Okey, bagi penyelesaian masalah yang melibatkan JSTK iaitu gandaan sepunya terkecil, soalan ni biasanya dalam bentuk ayat. Biasanya ada dalam soalan kebat. Okey, mari kita lihat contoh yang pertama. Okey, terdapat 3 lampu yang akan dihidupkan masing-masing setiap 3 saat, 5 saat dan 6 saat. Okey, ketiga-tiga lampu ini berlainan masa dia berkelip, masa dia dihidupkan. Okey, dia dihidupkan 3 saat, 5 saat dan 6 saat. Ketiga-tiga lampu itu dihidupkan serentak. Okey, serentak maksudnya dia sama. Untuk kali pertama, bilakah ketiga-tiga lampu itu akan dihidupkan serentak? Maksudnya sama Sebab tu kita gunakan kaedah dekat sini. Okey, soalan dia, bilakah ketiga-tiga lampu itu akan dihidupkan serentak buat kali kedua? Jadi sebab tu kat sini kita gunakan kaedah mencari JSTK. Apabila dia kata serentak, biasa dia melibatkan gandaan sepunya terkecil. Jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan kaedah pembahagian berulang. Kamu akan senaraikan nombornya iaitu masa 3 saat, 5 saat dan 6 saat. Jadi okey, kamu boleh mula bahagi dengan nombor yang boleh dibahagi. Okey, boleh dibahagi. Okey, dekat sini kamu boleh mula dengan 2 dulu ataupun okey, 2 dulu sebab 6 ni boleh dibahagi dengan 2. Okey, saya ni 3 tak boleh, jadi kamu turunkan 3 dengan 5 ni. Okey, dia tak boleh dibahagi tepat dengan 2, so 6 bagi 2 dapat 3. Kemudian kamu bahagikan dengan, sebab sini ada 3, bahagikan dengan 3 pula. Bagi dengan yang kecil, lepas tu 1. 5 ni tak boleh bagi dengan tepat dengan 3, jadi turunkan juga 5. 3 bagi 3 1. Ingat JSTK kita mesti buat sampai akhir dia semua jadi 1. Jadi kat sini ada 5, kamu bahagi dengan 5 lah. 1 yang 1 ni kamu turunkan saja, 5 bagi 5 1. Jadi akan dapat 1. Jadi 1 ialah akhir untuk JSTK. Jadi kat sini JSTK kita boleh darabkan faktor yang di luar ni, iaitu 2 darab 3 darab 5 nombor ni. 2 darab 3 6, 2 darab 3 6, 6 darab 5 30. Jadi faktor gandaan sepunya terkecil ialah 30. Contoh yang kedua yang cikgu ingin bincangkan dekat sini. Okey, soalan Aidil ingin membeli pemadam dan pen. Jadi ada dua benda, pemadam dan pen. Pemadam dijual 12 biji. Okey, dalam satu pack. Okey, pemadam ni ada 12 biji. Yang cikgu bagi ni contoh saja, dan satu pack ni 12 biji. Manakala pensel dijual 10 batang. Okey, dalam satu pack 10 batang. Okey, kemudian berapakah bilangan minima? Maksudnya bilangan yang paling sikit lah. Okey, yang harus dibeli oleh Aidil untuk mendapat bilangan yang sama. Macam soalan yang sebelum ni juga, serentak. Maksudnya sama bagi kedua-dua alat tulis. Jadi dekat sini kaedah cikgu gunakan kaedah pembahagian berulang juga. Okey, untuk 12 biji. Okey, untuk 10 biji dan 12 biji. Untuk 10 biji dan 12 biji, kamu bahagikan dengan, kedua-duanya boleh dibahagi dengan 2. Okey, bahagikan dengan 2 dapat 5 4 6. Okey, kemudian boleh dibahagi dengan 2 lagi. 5 tak boleh, turunkan. Kemudian 6 bahagi 2 3. Okey, kemudian kamu boleh dibahagikan dengan 3 lah pula. 5 ni turunkan lagi, 3 jadi 1. Kemudian panjangkan lagi, 5 bagi 5 1 1. Pastikan akhir sekali menjadi 1. Jadi JSTK dekat sini kamu boleh cari 2 darab 2 darab 3 darab 5. 2 darab 2 4, 4 darab 3 12, 12 darab 5 ialah 60. Jadi dekat sini JSTK bagi bagi pemadam dengan pensel ni ialah 60. Tapi dekat sini dia tanya, berapakah bilangan minima pack? 60 ni ialah bilangan pemadam dengan pensel. Jadi ada lagi satu langkah Maksudnya yang ni bukan jawapan akhir. Lagi satu langkah yang kamu kena buat, sebab 60 biji tu dia bagi serentak pemadam dengan pensel. Jadi apa yang kamu kena buat, 60
bahagi dengan, sebab dia ada 12 biji dan satu pad, bahagi dengan 12, kamu akan dapat 5. Kemudian 60 juga bahagi dengan 10, yang ni untuk pensel, awak akan dapat 60. Maksudnya dekat ni sini 60 bahagi 12 biji ni awak akan dapat 5 bungkus. Okey, 6 bungkus. Jadi dekat sini soalan dia, berapa bilangan minima pack? Pack ni maksudnya bungkus. Jadi untuk pemadam 5 pack. Manakala untuk pensel 6 pack. Okey, itu jawapan.